Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini Ustazah dapat menyambung lagi kelas PDPR kita untuk tajuk baru iaitu pelajaran kelima prinsip pandangan hidup Islam. Alright, untuk pandangan hidup Islam inilah apa sebenarnya bila kita sebut tentang Islam, apakah prinsip yang kita boleh pandang tentang Islam? Apakah keistimewaan sudut pandang tentang Islam itu. So ada 6 prinsip yang akan kita sama-sama belajar pada hari ini, iaitu Rabbaniyah, Syumuliyah, Alamiyah, Waq'iyah, Sabat, Murunah. Okey, Rabbaniyah ialah ketuhanan, iaitu segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita kena pegang kat situ semua benda datang daripada Allah. Apa yang kita ada dalam agama kita tu adalah datang daripada Allah, bukan datang daripada pemikiran manusia. Sebab itu dia kata ketuhanan. Yang kedua ialah syumuliyah, lengkap dan sempurna. Iaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengkap dan sempurna. Sebab apa? Sebab dia meliputi kehidupan dunia dan akhirat. Dia tidak ada lompong apa-apa, dia tak ada longgar apa-apa, dia tak ada kekurangan apa-apalah. Jadi memang lengkap. Memang kata sempurna, cantik betul. Kalau kita rasa kenapa kita mempertikaikan tu, maknanya bukan masalah pada agama kita, tapi masalah kepada kita tidak mengkaji sebenar-benarnya tentang agama kita. Yang ketiga, alamiah, sarwa jagat, iaitu Islam ialah agama yang sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman. Maksudnya semua manusia boleh terima, semua bangsa boleh terima, tempat boleh terima, zaman apa-apa pun boleh terima. Zaman Nabi Muhammad sehingga zaman sekarang masih lagi menerima pakai ajaran Islam, dan akan datang pun masih lagi boleh menerima ajaran Islam, insya-Allah, sebab Islam adalah agama yang kekal sehingga hari kiamat. Okay, keempat, waq'iyah, reality, iaitu Islam adalah agama praktikal. Boleh di logik, realistik, mampu dibuat, diamalkan oleh semua golongan manusia. Contohnya kalau Islam meletakkan kuasa talak kepada lelaki, realistik, sebab kadang-kadang wanita dia lebih beremosi, ya. Mungkin kerap berlaku perceraian sebab dia beremosi, ya. Tapi keadilan ataupun cantiknya, realistiknya Islam, kuasa talak itu bukan hanya kepada lelaki, tetapi penyelesaian tadi boleh diguna pakai melalui kuasa qadi, iaitu isteri boleh merujuk pada qadi dengan kaedah fasakh ataupun huluk sekiranya tidak boleh diselesaikan dengan cara talak. Begitu realistik, dan contoh realistiknya agama kita. Sama juga dengan Islam membenarkan daging, makan daging, ya, makan daging. Ada daging yang kita boleh makan, ada daging yang kita tak boleh makan. Realistik lah. Kita tak dibenarkan makan daging harimau, realistik kan? Kita boleh makan daging lembu. Kenapa? Islam gariskan benda-benda yang bertaring, haiwan yang bertaring tak dibenarkan makan. So dia kena ada ta'ambudi dan ta'angkuli. Ada benda kita boleh mengkaji, kenapa kita tak boleh makan daging babi? Kita boleh kaji benda tu. Apa kesan-kesannya? Kita tak boleh makan daging monyet contohnya, kan ada kesan dari sudut kesihatan kita, boleh mengkaji, tapi ada benda yang kita kena taat semata-mata sebagai menunjukkan kita hamba. Itu waq'iyah, praktikal. Tapi dalam hamba ataupun ajaran kita sebagai kita tak boleh nak kaji sangat sekalipun, memang realistik je benda tu kita buat. Realistik untuk kita makan daging kambing, daging lembu, daging ayam, ya. Kita tak makan daging kucing, kita tak makan daging burung helang yang menyambar mangsanya, tak dibenarkan. Sangat realistik. Sabat, tetap dan teguh, itu perkara yang tetap, qat'i, tak boleh diubah, dasar, prinsip serta pelaksanaannya menurut Islam, yang mana kita tetap sama je daripada zaman pensyariatan, daripada zaman Nabi Muhammad sehingga sekarang masih lagi sama, ya, tetap je ajarannya, begitu, tidak ada perubahan. Kalau solat 5 waktu tetap juga 5 waktu, tak boleh ditukar menjadi 3 waktu, tak. Tapi yang keenam, murunah, dia ada kaitan dengan sabat, iaitu luas, fleksibel ataupun anjal. Itu boleh berubah mengikut kesesuaian, namun masih tetap pada prinsip asalnya. Macam Ustazah umpamakan seperti air lah. Air kalau kita masuk dalam bekas yang bercorak bintang,
dia jadi bintang, maksudnya luas kan, anjal. Tapi bila kita keraskan dia jadi corak bintang. Tapi bila kita keluarkan balik, dia cair balik. Itu prinsip asal dia. Tapi begitulah murunah. Dia ada anjal dia, yang mana kalau kita sakit, kita boleh solat dalam keadaan duduk. Tapi sahabatnya tetap juga kena solat. Sama juga dengan menutup aurat, kita boleh berfashion, ya. Kita boleh nak pakai tudung shawl ke, nak pakai bawal ke, apa-apa tudung, ya. Nak pakai apa lagi lah bentuk-bentuk tudung yang lain, baju pun macam tu, nak pakai baju kurung Kedah, baju kurung Riau, baju kurung Pahang, baju kurung Johor, semua itu adalah fashion. Tapi tetap dengan menutup aurat, tak boleh pakai baju kurung, tapi jarang tak dalam murunah dekat situ, tetap dengan sahabatnya, ya, iaitu menutup aurat. Tetap jadi haram lah kalau pakai baju kurung pun, tapi baju kurung kain jarang nampak semua baju anggota dalamnya. So itu haram, tetap haram hukumnya. Jadi begitu anak-anak, pengertian prinsip 6 prinsip pandangan hidup Islam. Seterusnya ialah ciri-ciri prinsip pandangan hidup Islam Rabbaniyah, iaitu Islam agama yang diwahyukan oleh Allah. Di situ kita terus pegang yang mana bukan datang daripada manusia. Sebab bila datang daripada manusia pasti ada kekurangan. Tapi bila datang daripada Allah, tidak ada kekurangan. Dia berkait dengan syumuliah. Yang kedua, Islam dan seluruh makhluk merupakan hak milik Allah. Jadi suka-suka Allah. Dia nak naikkan seseorang, dia nak jatuhkan seseorang, ya. Kalau khilafah ataupun pemerintahan apa-apa, nak jatuhkan pun boleh, nak runtuhkan tamadun dia pun boleh, nak menaikkan pun boleh, tidak mengira siapa-siapa, termasuklah Islam sendiri. Kalau kerajaan Osmaniyah 600 tahun lebih berkuasa, tapi tiba masa akan jatuh juga. Sebab apa? Sebab Islam dan seluruh makhluk adalah hak Allah. Yang ketiga, Islam adalah satu pegangan yang jitu dan bersih daripada kekurangan, kejahilan dan dorongan hawa nafsu. Dia tak ada, dia memang Islam tu sendiri, dia bersih dari kekurangan. Nak cari kekurangan tak ada. Kalau kita mencari kekurangan pada Islam, tak ada. Yang kurang pada penganut dia sebab dia tak pegang betul-betul Islam. Dia tak ada kejahilan. Islam dia memang bagi tahu semua. Dia memang minta kita kaji. Dia minta kita untuk menuntut ilmu. Dan kita juga, Islam juga bebas daripada dorongan hawa nafsu. Maksudnya dia kekang hawa nafsu kita, terpandu mengikut syariat dia. Kita tak boleh mencari harta melampau-lampau sehingga guna dengan cara yang salah, menindas orang lain, riba contohnya, mencuri. So dia mendorong kita, membebaskan diri kita daripada dorongan hawa nafsu kita. Sama juga dengan menutup aurat. Kita dalam masa kita nak bercantik-cantik bagi wanita, dia ada sekat kita punya hawa nafsu supaya terpandu mengikut ajaran dia. Yang keempat, di bawah Rabbaniyah ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi peraturan hidup. Bukan manusia, bukan makhluk, bukan jin, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi percayalah Allah sebagai pemberi peraturan hidup. So bila Allah yang menciptakan kita pemberi peraturan hidup, dia maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Okay, yang kedua ialah syumuliah. Syumuliah ialah ciri-cirinya ialah kesempurnaan hanya milik Allah. So bila kesempurnaan hanya milik Allah, tidak adalah kesempurnaan pada makhluk. So jangan kita mengasakan kita bagus, kita rasa kita lebih, kita ada banyak kelebihan, sebab semua tu datang daripada Allah. Ya? Sempurna tu hanya milik Allah. So kalau kita kata, wow, dasar yang dibawa oleh komunis ni bagus sebab dia tak mementingkan persendirian, dia mementingkan kebersamaan, hak milik negara. Dia tak ada. Sebab tu hak manusia yang merangka semua tu. Yang sempurna hanya milik Allah. Yang kedua, Islam tidak terikat dengan masa, tempat dan ruang tertentu. Contohnya, masa sekarang, masa akan datang, masa sebelum ni, sebelum tu, zaman Nabi, tetap sama je Islam ni. Dia tak terikat. Itu ajaran zaman Nabi Muhammad, itu zaman sahabat, itu zaman ni, itu zaman tu tak ada. Dia tak terikat dengan masa, dia tak terikat dengan tempat, mana-mana tempat. Itu di tanah Arab je, itu di Aceh je. Tak. Semua kalau berpegang kepada Islam, dia akan guna pakai semua peraturan Islam. Dan dia tak terikat dengan ruang tertentu. Contohnya ruang yang menyebabkan kita dia kena balas dengan zalim juga. Sezambik yang peperangan antara Zionis, Israel, dengan Hamas, ataupun dengan Al-Qassam di Gaza, di Palestin khususnya. Yang mana kalau kita mempunyai ruang untuk membalas balik, kita boleh je bom tanpa bagi
bagi tahu pukul berapa kita nak bom. Sebab Brigjen Al-Qassam sangat beradab dalam peperangan. Dia bagi tahu berapa dia nak bom untuk dikosongkan. Dia bukannya 5 minit nak bom, bagi tahu tak. Dia bagi masa tu lama untuk kosongkan tempat tu. Sebab tu kalau kita tengok bangunan yang runtuh ataupun kerosakan tu tidak melibatkan nyawa yang besar berbanding dengan Israel yang Zionis, dia memang bantai je mana-mana tempat yang dia tak ada bagi tahu. Tu perbezaan. Ruang yang membolehkan, kalau ikut ruang tu kita dah boleh dah balas balik, tapi kita tak guna juga ruang kezaliman yang dibuat oleh Zionis untuk membalas balik dengan zalim. Islam, sebab Islam tidak terikat dengan perkara tersebut, tidak terikat dengan ruang tadi. Yang ketiga, manusia dibekalkan dengan akal dan syariat yang lengkap sesuai dengan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah. So tugas sebagai hamba dan khalifah Allah, dia tak saja-saja dibekalkan oleh Allah dengan akal dan syariat. Tak cukup dengan akal saja, Allah bagi pula syariat supaya manusia ni hidup. Tugas hamba dan khalifah dapat berjalan dengan baik. Begitu anak-anak. Gitu. Okay. Kemudian alamiah, ciri-cirinya ialah kedudukan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Masya Allah, kita ni adalah sebaik-baik kejadian. Kita terpilih sebagai khalifah di muka bumi Allah kerana kita adalah sebaik-baik kejadian. Kita mempunyai akal fikiran. Kita dibekalkan dengan syariat tadi. Kemudian yang kedua, nilai keadilan Islam bersifat sejagat. Ini tak ada berfokus kepada darjat, pangkat, kasta, apa tak ada. Semuanya sejagat. Keadilan ialah meletakkan sesuatu kena pada tempat. Dia tidak ada golongan kayangan terlepas, tidak. Kalau berlaku juga macam tu saja, macam mana? Itu kalau tak pegang betul-betul, tak betul-betul mengadili, tetap agak susah untuk bercakap tentang keadilan. Sebab saya teringat pesan Hamka dalam satu buku yang dia tulis, yang mana kalau kita mencari keadilan atas dunia, tak akan jumpa. Kita hanya akan jumpa keadilan di akhirat nanti. Tapi Islam itu sebenarnya dah cukup mengajar keadilan, tapi penganut dia lah yang sama ada nak buat ataupun tidak. Okay, yang ketiga, Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Pastinya untuk kebaikan kita bersama, sarwa jagat. Kalau tak buat macam ni, kebaikan bersama tu tak akan dapat dicapai. Yang keempat, Islam menjamin hak asasi manusia. InsyaAllah akan terjamin. Contoh hak asasi manusia, kebebasan bersuara, kebebasan beragama. Tapi dia tak ada kebebasan mutlak tau, dia terpandu. Kebebasan mencari harta, itu contoh hak asasi manusia. Kemudian ciri prinsip pandangan hidup Islam waqiah, praktikal dan mampu diamalkan. Praktikal ni maknanya kita mampu buat, logik buat. Macam tak adalah sampai macam pelik je kan. Ajaran Islam ni tak nampak pelik lah. Tak nampak macam kenapa ajaran dia macam tu. Okay. Begitu, praktikal dan mampu diamalkan. Contohnya ajaran solat. Pelik ke solat 5 waktu? Tak pelik lah kan, biasalah solat sebagai tanda kita sebagai hamba. Pelik ke puasa 30 hari Ramadan? Tak pelik pun, boleh je buat. Tak ada pun mati sebab puasa, tak ada pun penuh hospital kerana puasa. Macam tu. Ataupun pelik ke tengok wanita bertudung, nampak macam sangat menakutkan ke? Tak ada. Okey je, lagi selamat dengan bertudung. Betul tak? Ataupun pelik ke kalau kita makan daging lembu sahaja? Daging lembu, daging kambing, tak pelik. Benda tu memang boleh makan. Macam benda tu jadi normal. Tapi mengikut pelik ke kalau sembelihan? Kita kena sembelih, memutuskan orang hukum dan merik. Pelik ke benda tu? Tak pelik pun. Sedangkan benda tu adalah praktikal dan memang mengikut kajian sangat bagus untuk binatang tersebut dan untuk kita yang makan daging tersebut. Okay? Contoh, menyelesaikan masalah kehidupan. Apa-apa masalah dapat diselesaikan dengan Islam. Dan yang ketiga, menekankan kesederhanaan dan keseimbangan hidup. Hidupnya sederhana, tak boleh melampau-lampau. Tak boleh melampau sangat. Contoh, melampau mencari rezeki sehingga terlupa tentang solat. Melampau dalam berpenampilan sehingga sanggup berhabis semata-mata nak bagi nampak Korean look contohnya. Contoh, tak bolehlah, kena sederhana dan seimbang ikut kemampuan kita. Kalau kita terlampau kaya, barangkali boleh macam tu. Tapi kalau kita hidup sederhana, kita cukup-cukup makan je, tak boleh sampai berhutang piutang semata-mata untuk memenuhi keperluan kehendak kita. Cukupkan keperluan dahulu.
Okay. So, Islam dipentingkan sederhana. Sederhana yang bahagian bab akhirat, sederhana juga bab dunia. Okay. Seterusnya sahabat ni tetap teguh, tak berubah dari sudut akidah. Kita hanya percaya Allah sahaja Tuhan, tak boleh menyekutukannya dengan sebarang makhluk. Yang kedua, dari segi ibadat khusus kita, solat memang kena solat 5 kali sehari, puasa di bulan Ramadan tak boleh tukar di bulan lain. Haji, zakat bagi yang mampu, haji pun bagi mampu. Sekarang ni tak mampu sebab pandemik COVID kan, so kita tak boleh pergi haji. Mungkin boleh pergi, hanya terpilih lah, tak ramai macam dulu. Okay. Itu sahabat. Walau macam mana pun, bila keadaan dah okey, kewajipan tu balik. Balik kena buat balik. Haji tadi, zakat, apa semualah. Tak boleh lah kita kata tak nak lah buat haji. Takut dah nak pergi Mekah, contoh. Okay. Yang ketiga, ketetapan hukum syariat seperti hudud, berzina kena rejam, kena sebat, kisah bunuh balik. Kalau kita bunuh orang, kita kena bunuh balik, bunuh balas dipanggil. Diat ni ganti kepada denda bagi yang membunuh secara tidak sengaja ataupun bagi hukuman kisah yang tidak dapat dijalankan. Takzir ni tolak hudud kisah diat tu, semua ketetapan daripada pemerintah adalah takzir. Okay, kemudian murunah, Islam agama yang sangat mudah sebenarnya, tapi tidak boleh dipermudahkan. Agama yang mudah, sebab kalau kita bermusafir, kita boleh jamak dan qasar. Kalau kita bertugas sebagai doktor, ada pembedahan yang lama, boleh jamak, solat jamak, mudah. Sama juga kalau macam kita dekat menunaikan haji kan, di Padang Arafah tu kita boleh buat jamak tamam, mana kita boleh jamakkan oleh kerana kekangan, kesusahan sedikit lah keadaan di Padang Arafah tu, maka dibolehkan. Yang kedua, dilaksanakan mengikut keadaan dan kemampuan kita. Kita mampu dari sudut mana? Kalau mampu berdiri, tak boleh duduk. Solat wajib tu tak boleh duduk, kena berdiri juga, tapi kena tengok keadaan kita. Okay? Kalau kita tak mampu pergi haji lagi, tangguh dulu. Kalau zakat tak mampu lagi, nak keluarkan zakat, tak perlulah keluar zakat. Tengok mengikut keadaan dan kemampuan kita. Okey, keistimewaan prinsip pandangan hidup Islam sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Memang kita selaku pencipta manusia, Allah lebih tahu tentang kita. Fitrah kita apa? Kalau lelaki dia suka pada perempuan, sebab tu dia beri benarkan kahwin sampai 4. Tapi melampau pula kalau dia benarkan kahwin sampai 10, 11 kan. Sebab dia tahu keadilan agak susah untuk berlaku adil dari segi nafkah apa semua tu lah. Yang kedua, wahyu yang diturunkan sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Kena je dengan fitrah kita. Contoh kalau nak cari harta, kenalah sebab kita suka pada harta. Kita suka kepada benda yang cantik-cantik. So kita pun nak dapatkan benda yang cantik, nak cantikkan diri, suka pada wangi-wangian. So benda tu kena. Dia tak haramkan wangi-wangian bagi lelaki contohnya. Bagi perempuan dia tak benarkan. Kenapa? Kena nak menjaga supaya tidak mendatangkan fitnah, mendatangkan nafsu berahi lelaki macam tu. Kembali kebaikan kepada wanita tersebut dan kena dengan akal manusia. Kita tak boleh, kita tak kena puasa setahun tu ada 1 bulan untuk puasa. Kena je dengan akal manusia supaya sistem dalaman kita, selain daripada menunjukkan kita ni sebagai hamba, dia bagus untuk sistem penghadaman kita. Bagus dari segi penilaian akal kita. Yang kedua, bersifat jelas dan praktikal. Sangat jelas dan praktikal, mampu diamalkan. Apa saja peraturan dan panduan dalam hidup Al-Quran dan As-Sunnah jelas. Kita boleh buat. Mana yang boleh, mana yang tak boleh tu jelas. Yang halal itu jelas, yang haram tu pun jelas. Mudah dilaksanakan dan tidak membebankan kita. Kita mudah nak buat. Solat mudah je nak buat. Kita je nak buat. Kan ada yang patah kaki buat solat? Tak ada kan? Solat setakat 5 minit je paling lama. Tapi payah nak buat sebab masalah pada kita. Sedangkan benda tu mudah sangat nak buat. Tak membebankan pun. Banyak lagi masa kita boleh buat benda lain. Solat tu sekejap saja. Dalam setahun Allah pilih 1 bulan je untuk berpuasa. Mudah je nak buat. Dia tak puasa sepanjang hari. Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari sahaja mudah nak buat. Tak ada sampai mati-mati. Tak ada sampai sakit penuh kat hospital, tak ada. Okay? Begitu. Okay, kemudian yang ketiga, sesuai dengan peranan sebagai khalifah. Maksudnya apa sahaja pandangan hidup Islam ini berkait peraturan apa semua tu sesuai dengan kita tugas sebagai pelaksana ajaran Islam adalah kita, kerana kita sebagai khalifah. Tujuannya adalah untuk memakmurkan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Nak kita juga
yang makmur, kita juga yang sejahtera. Kalau kita buat zalim kepada alam, kita juga yang susah, kan? Itu tujuan dia. Sebab kita yang bertugas sebagai khalifah, maka kita lah kena melaksanakan ajaran Islam, sebab kebaikan itu kembali kepada kita juga. Yang keempat, keseimbangan. Seimbang dari sudut rohani dan jasmani. Maksudnya Islam ini tidak berfokus kepada dunia semata-mata, tidak berfokus kepada akhirat semata-mata, dia seimbang. Ya, tidak berfokus kepada kata berzikir, beriktikaf di masjid sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai suami, tidak. Ya, dia seimbang, dia bekerja, masa dia beribadat, dia beribadat, ya. Begitu, seimbang dari sudut rohani dan jasmani. Seimbang dalam hubungan dengan Allah juga, manusia dan alam sekitar. Sebab itu ada manusia yang masuk neraka kerana tidak menjaga dan memelihara hubungannya dengan manusia yang lain. Ni panggil mulut uduh, mengata orang, memfitnah orang. Tapi dengan Allah bukan main baik. Puasa, solat, sunat banyak. Tapi dia tak menjaga hubungan dengan manusia. Islam tak macam tu. Islam kena seimbang di antara Allah, manusia dan juga haiwan. Haiwan dan juga makhluk alam sekitar lah. Dia tak boleh zalim kepada haiwan sehingga timbul macam mana orang boleh zalim dengan haiwan sehingga sanggup masukkan haiwan kucing dalam mesin basuh. Sehingga hancur kucing tersebut. Itu tak seimbang. Kita baik macam mana pun dengan Allah, jaga solat sekalipun, pasti solat kita masih lagi tak sempurna sehingga kita boleh berlaku zalim macam tu, ataupun ada kekurangan pada mental kita sehingga kita sanggup berbuat macam tu. Okay, baik. So apa pun kita kena pegang dalam Islam seimbang antara Allah, antara dunia akhirat, antara rohani dan jasmani, antara manusia, Allah dan juga makhluk lain. Okay, yang kelima, mementingkan budaya ilmu. Islam sangat mementingkan budaya ilmu, sebab dia nak mengangkat darjat manusia hanya dengan ilmu. Sebab tu kalau kita tengok orang Israel, orang Yahudi, dia banyak sangat menguasai ilmu sehingga dia tidak takut dengan siapa-siapa. Tapi oleh kerana dia tidak terpandu dengan wahyu, dia tidak berpegang kepada ajaran Islam, maka dia berlaku zalim lah dengan ilmu tersebut. Kepandaian tersebut dia menzalimi orang lain. Tapi kita nak orang Islam ni biar berilmu, biar cinta kepada ilmu supaya kita dapat memakmurkan alam ini dengan ilmu yang kita ada, bukan menzalimi orang lain. Bukan kita tak gentar dengan siapa-siapa sehingga kita sanggup buat macam tu. Kalau dekat Palestin tu sanggup bom kanak-kanak, rumah, kediaman orang tak bersalah lah, orang awam, tanpa amaran langsung, zalim, sangat zalim. Tapi ada ilmu. Kita nak Islam tu betul-betul dimartabatkan sehingga seluruh alam ini mendapat manfaat daripada ilmu kita, daripada Islam tu sendiri. Yang kedua, membina ketamadunan dan kemajuan hidup berdasarkan ilmu. Sebab hanya ilmu saja dapat membina tamadun, kemajuan hidup daripada dulu lagi. Daripada tamadun Yunani, tamadun Rom, semua dengan ilmu. Dia membuktikan sangat penting ilmu. Sebab itu wahyu yang pertama turun berkait dengan ilmu, kan, surah Al-Alaq tu. Jadi itu menunjukkan kita janganlah sekali-kali mengabaikan ilmu. Walaupun kita ada kekangan pandemik COVID sekarang ni, kalau kita ada peluang dengan secara online pun kita kena bersungguh belajar. Okay. Yang keenam, rahmat bagi sekalian alam. Islam memang membawa rahmat kepada semua makhluk. Sebab tu saya kata tadi, bila kita memegang dunia kita dengan ilmu, dengan kita pegang betul-betul Islam, semua rahmat itu akan dapat semua. Semua makhluk akan dapat rahmat. Yang jadi masalah bila kita tak pegang betul-betul Islam. Yang kedua, Islam mementingkan nilai kasih sayang dan persaudaraan. Sangat pentingkan kasih sayang dan persaudaraan supaya tidak mendatangkan kesusahan di dalam hubungan sesama kita. Sebab amat susah kalau kita tak ada kasih sayang. Contohnya, peperangan berlaku kan tidak ada kasih sayang, tidak ada rasa persaudaraan. Kezaliman berlaku kenapa kita boleh buat mengenakan riba kepada orang? Kerana tidak ada nilai kasih sayang dan persaudaraan. Sebab tu Islam sangat mementingkan nilai kasih sayang dan persaudaraan. Baik, seterusnya 1.5.4, kepentingan mengamalkan prinsip pandangan hidup Islam. Maaflah Ustazah cakap laju sikit, semata-mata nak kejar habiskan topik ini seminimum yang mungkin masa lah. Pertama, prinsip Rabbaniyah penting dalam memahami tujuan kehidupan, kepentingannya. Sebab kita tahu tujuan hidup kita bukan atas dunia, tujuan kita untuk bahagia di akhirat.
Satu, kita kena menjadikan dunia ini adalah ladang kita untuk mendapat hasilnya. Kita tanam untuk mendapat hasil di akhirat. Kita berjuang di dunia ni adalah untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Satu tujuan kita adalah di akhirat. Bahagia di akhirat, syurga Allah. Yang kedua, prinsip syumuliah membuktikan Islam tidak memisahkan agama dan kehidupan. Memang Islam antara agama dan kehidupan tak boleh pisahkan. Dia tak macam sekularisme, agama asing, kehidupan asing. Nak kahwin baru cari agama. Ya? Tapi dalam kehidupan dunia tak berpegang pada agama, tak macam tu. Syumuliah ni dia pegang semua. Apa yang Islam bagi tahu semua kena pegang, tak ada pemisahan. Itu syumuliah. Yang ketiga, prinsip alamiah adalah prinsip utama dalam bidang kemanusiaan. So tidak ada diskriminasi. Kalau dari segi undang-undang tak boleh memberatkan kaum-kaum tertentu. Sebab itu sangat ditentang. Islam membela dan sangat membawa keadilan kepada semua. Yang keempat, Islam agama praktikal, mampu diamalkan. So setiap suruhan Allah, setiap tegahan Allah ada manfaat untuk kita. Kenapa Islam suruh solat? Ada manfaat untuk kita. Dari segi rohani dan juga jasmani. Kenapa Islam memilih untuk kita makan makanan yang baik, kan ada faedah untuk rohani dan jasmani kita. Kenapa Islam memilih untuk kita mencari ilmu, ada faedah untuk rohani dan jasmani kita. Dalam prinsip sabar dan murunah membuktikan kesemua ajaran Islam mampu diamalkan. Kalau ada kesusahan, kesulitan, mesti ada pemudah caranya. Sebab sabar memang kena buat, tapi dalam keadaan kita tak mampu nak buat, ada pemudah caranya. Sebab Islam ini dia agama yang mudah, tapi dia tidak dipermudahkan, tak boleh dipermudahkan. Maksudnya dipermudahkan ni maksudnya tak apalah, tak solat. Islam okey je, sebab aku ni macam penat sangat hari ni. Tu tak boleh dipermudahkan. Dia bukan sebab penat kita boleh tinggalkan solat, tak. Kalau kita sakit, yang boleh membolehkan kita masih lagi boleh berdiri dulu. Itu dalam Islam. Tapi kalau dah tak boleh berdiri, barulah boleh duduk. Itu murunahnya. Begitu anak-anak. Baik, seterusnya ialah isu Islam sebagai penyelesaian. Antaranya isu pembahagian harta pusaka. Kenapa Islam membahagikan harta pusaka pada lelaki 1/2 dan bagi perempuan separuh daripada harta pusaka lelaki. Kenapa? Kerana secara akalnya kita boleh fikir lelaki banyak tanggungan dia. Kan. Dia ada ahli keluarga dia ada isteri dia, ada anak-anak. So sebab itu Islam ini adil meletakkan suatu kena pada tempatnya. Tapi yang menjadi persoalannya kerana sekarang ni ramai perempuan bekerja. Lelaki, perempuan yang menanggung lelaki. Sebab tu nampak macam tak adil, macam hukum tu tak adil. Sebenarnya bukan hukum tu tak adil. Sebenarnya silapnya pada orang yang melaksanakan hukum tu. Iaitu lelaki tadi itulah. Tidak bekerja, tidak bertanggungjawab. Sepatutnya itu urusan mencari nafkah, urusan dia. Tapi dia tak buat. Itu menzalimi orang lain. Dia bukan salah pada Islam. Dia bukan salah pada hukum Islam. Yang kedua, hak asasi manusia. Islam menjaga sangat hak asasi manusia, kebebasan beragama, kebebasan bercakap, bersuara, kebebasan mencari harta, memelihara kehormatan, antaranya hak asasi manusia. So, itu adalah Islam menjamin perkara tersebut, tapi bukan dengan kebebasan mutlak. Maksudnya, kebebasan bersuara bukan bermakna kita boleh hentam sehentam-hentamnya dengan menggunakan bahasa-bahasa kesat ke mencarut ke, tak. Dia ada garis panduan dia. Tapi Islam tidak melarang kita melihat kemungkaran, kita kena senyap, tak, dia boleh bersuara. Sama juga dengan kebebasan beragama, Islam tidak melarang untuk sesiapa pun masuk agama apa-apa yang dirasakan selesa. Tetapi tidak kebebasan beragama semutlak ni maksudnya apabila dia memeluk Islam, dia tidak boleh mudah-mudah untuk keluar daripada Islam. Kerana apa? Kerana nak menjaga kemuliaan dan kesucian agama Islam. Sama juga dengan isu kebebasan wanita. Islam tidak diberi kebebasan sehingga boleh melakukan apa saja. Apa yang lelaki buat, Islam boleh buat. Wanita boleh buat, contohnya. Contohnya, Islam kata wanita boleh menuntut hak-haknya. Contohnya, wanita boleh juga bersama dengan banyak lelaki. Sebab orang lelaki boleh kahwin 4. So
perempuan sepatutnya boleh juga, ataupun lelaki tidak dibenarkan untuk berpoligami. Berpoligami kerana itu menyekat kesenangan wanita, menyebabkan wanita jadi tak senang hati apa semua. Sebab itu bukan kebebasan, itu bukan kebebasan mutlak bagi wanita. Sebab itu adalah hukuman bagi hukum syariat yang telah diperintahkan oleh Allah, pastinya baik untuk wanita dan baik juga untuk lelaki. Yang menjadikan fitnah itu adalah kerana pelaksanaan poligami itu tidak berdasarkan apa kehendak Islam. Poligami yang sebaiknya ialah untuk membela wanita daripada kesusahan, anak-anak yatim, anak-anak yang terbiar. Tapi yang menjadi sekarang ni adalah kerana poligami, kerana kecantikan. Kadang-kadang orang poligami semua nak wanita, isteri dia bekerja, nak menyenangkan dia. Menjadi fitnah kepada wanita tersebut, menjadi fitnah kepada agama, menyebabkan orang tidak yakin dengan poligami. Sedangkan kalau poligami sebetulnya adalah untuk menjaga dan membela hak kebajikan wanita sebenarnya. Kebajikan wanita pun sama. Kenapa Islam menggalakkan wanita menutup aurat? Kenapa menggalakkan wanita duduk di rumah? Nak jaga kebajikan wanita sebenarnya. Nak memelihara kehormatan wanita. Tapi susahnya sekarang lah, kerana kita dah bertukar posisi. Tidaklah kata salah bekerja, Ustazah pun bekerja. Tetapi kerana tuntutan kehidupan menyebabkan orang lelaki kebanyakan lelaki tidak mengutamakan bekerja. Kadang-kadang menyerahkan sepenuhnya kepada wanita untuk bekerja, sehingga kesan kepada isu yang kelima tu pendidikan anak-anak. Sedangkan pendidikan anak-anak ni sangat penting untuk melahirkan generasi Islam yang terbilang, maju, yang berakhlak. Tugas tu tugas wanita sebenarnya. Tugas wanita yang memang sepenuhnya kena didik anak-anak di rumah, bukannya meletakkan kepada orang lain. Okey. Jadi begitu, pendidikan anak-anak ni sebelum berkahwin lagi kita kena memilih jodoh. Lepas tu masa mengandung, masa bersama kena ada doanya, kena ada adabnya, kena berselimut. Kemudian kena kena masa mengandung tu kena doa, banyakkan mengaji, banyakkan beribadat, mengelakkan daripada menonton perkara yang tak elok, mendengar yang tak elok, menyusukan anak pun macam tu. Sangat-sangat teliti kalau betul-betul nak anak-anak yang berkualiti. Itu pendidikan anak-anak, supaya anak-anak kenal Allah, kena pasakkan akidah sejak usia 0 hingga 4 tahun, kena ajar anak-anak solat, kenal dengan solat. Semuanya Islam ajar. Tetapi kenapa anak-anak orang Islam masih lagi kita tak berjaya muslimkan dia? Kata Ustaz Riza, orang Nasrani dah berjaya menasranikan anak-anak orang Nasrani. Orang Majusi, orang Yahudi berjaya meyahudikan anak-anak orang Yahudi, berjaya dan mereka. Tetapi adakah kita orang Islam mampu mendidik anak-anak orang Islam sama dengan kehendak Islam? Jadi kita tanya diri kita masing-masing. Yang keenam, masalah sosial seperti zina, vandalism, hubungan bebas ataupun hedonisme, hiburan yang keterlaluan, dan yang ketujuh, isu pemakaian dan penampilan diri, semua diajar oleh Islam. Cuma Ustazah tidak mahu menyentuhnya secara detail, kerana Ustazah akan menyerahkan isu-isu ini untuk dibincangkan oleh anak-anak semua dalam bentuk video atau dokumen bercetak, dan boleh hantarnya kepada Ustazah sebagai evidence untuk PBD, pentaksiran bilik darjah. Jadi begitu tugasan untuk anak-anak, membuktikan Islam sebagai penyelesaian. Tugasan ini perlu dibuat sebagai membuktikan macam mana Islam menyelesaikan isu-isu tersebut. Okey. Baik, Ustazah kira alhamdulillah cukup setakat itu saja, selesai untuk pelajaran kelima. Mudahan bermanfaat untuk semua, dan insya-Allah kita akan menyambung pelajaran ke-6 selepas ini dengan masa lebih kurang 35 minit. Itu saja, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.